Banding dan susun nombor. Okey, jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Okey, model tersebut ialah model robot, model bangunan, model rumah dan model kereta. Okey, bilangan model robot ialah 118,200. Model bangunan ialah 320,915. Model rumah ialah 120,290. Model kereta ialah 98,050. Okey, sekarang model yang mana menggunakan bilangan blok yang lebih banyak, robot atau rumah? Okey, jadi sekarang perkataan yang penting, kata kuncinya adalah lebih banyak. Okey, dua model yang hendak dibandingkan ialah model robot atau model rumah. Yang manakah lebih banyak? Okey, jadi perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah kita perlu lukis gambar rajah jadual ini. Okey, jadi kita masukkan digit-digit untuk model robot. Model robot okey, 118,200. Okey, tengok kita masukkan digit-digitnya ke dalam nilai tempat yang betul Okey, model rumah. Ni model rumah 120,290. Okey, kemudian selepas kita dah masukkan digit-digit ni ke dalam nilai tempat yang betul, okey, sekarang kita tengok rumah ratus ribu. Bila kita nak membandingkan nombor, kita perlu lihat nilai tempat yang paling besar. Okey, nilai tempat yang paling besar sini ialah nilai tempat ratus ribu. Jadi kita lihat digit di dalamnya. Okay. Untuk model robot, digit 1. Untuk model rumah, digitnya ialah 1. Jadi digitnya sama, jadi kita tidak boleh buat pembandingan. Jadi kita lihat pula 10,000. Di 10,000 ni, untuk model robot, digitnya 1. Model rumah, digitnya 2. Jadi di sini, oleh kerana digitnya berlainan, jadi kita boleh buat perbandingan. Okay, jadi yang mana lebih banyak? Lebih banyak ni bermaksud mestilah nombor yang lebih besar ataupun digit yang lebih besar. Jadi antara 1 dengan 2 ni, 2 adalah lebih besar. Jadi kita dapat simpulkan bahawa model rumah adalah lebih banyak. Okey, sama digit, bandingkan digit 10,000. Okey, model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Okey, sekarang kita lihat jadual yang sama. Okey, jadual yang sama. Apa kita perlu buat sekarang ialah kita nak susun keempat-empat bilangan blok dalam tertib menaik. Kata kunci di sini ialah tertib menaik. Okey, perkara pertama ialah kita kena susun dulu bilangan ni dalam jadual seperti ini 100,000, 10,000, 1,000, ratus, 10, sar. Okay, kita masukkan. Yang pertama ni ialah robot. Bilangan robot. Yang kedua ni ialah bilangan bangunan. Yang ketiga ialah bilangan rumah. Yang keempat ialah bilangan kereta. Ni bilangan kita masukkan ke dalam jadual ni. Okay, kemudian kita akan membuat perbandingan di nilai tempat yang paling besar iaitu ratus ribu. Kita tengok digit yang pertama 1, 3, 1 dan tiada. Jadi jika tertib menaik, pastikan nombor yang pertama mestilah nombor yang paling kecil. Okay, jadi nilai yang paling kecil ialah inilah yang bawah ni sebab dia tak ada ratus ribu. Dia hanya 10,000 sahaja. Jadi kesimpulannya dia ialah nilai paling kecil. Okay, sekarang kita nak cari yang seterusnya, paling besar. Yang paling besar, kenapa ini paling besar? Okay, sebab dia ialah digit 3.
Ini satu-satu. Okey, jadi ini yang paling kecil, yang ini yang paling besar. Okey, jadi macam mana kita nak tulis? Tertib menaik. Okey, nombor yang pertama ialah mestilah 98,050. Okey, sekarang kita tentukan nombor yang kedua. Oleh kerana nombor yang kedua ni digit satu tu kan sama. Jadi kita tengok puluh ribu. Ini satu, yang ini dua. Okay, jadi dia nak yang kecil kan? Jadi mana kecil? Yang ni kecil kan? Jadi bilangan robot lah yang atas ni. Nombor yang kedua ialah bilangan robot. Jadi tiga ialah yang inilah. Bilangan model rumah. Dan nombor yang paling besar mestilah bilangan model bangunan. Okay, sekarang kita tengok ada 4 keping kad nombor. Okay, kita sebut dulu kad nombor ini. 540,500, 538,900, 536,500, 541,250. Okey. Sekarang kita tengok apa yang dikehendaki antara 536,500 dengan 538,900. Nilai yang mana lebih kecil? Jadi kata kunci di sini ialah lebih kecil. Antara dua nombor ini yang mana lebih kecil? Jadi untuk melihat nombor mana yang lebih kecil, kita sediakan jadual seperti ini. Ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, 10,000 dan sah. Jadi kita masukkan digit-digitnya ke dalam nilai tempat yang betul. Okay. Kemudian kita bandingkan pada nilai tempat yang paling besar. Okay. Jika kita lihat di sini, di nilai tempat ratus ribu, kedua-dua digitnya sama. Jadi kita tidak boleh buat perbandingan. Jadi kita lihat 10,000. Okey, pun nombornya, digitnya sama. Jadi tak boleh buat perbandingan. Kita tengok ribu. Okey, digitnya berlainan. Jadi di sini kita boleh buat perbandingan. Jadi ingat, kita nak yang lebih kecil. Jadi antara 6 dan 8, digit mana yang lebih kecil? Ialah digit 6. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, nilai yang lebih kecil ialah 536,500 lebih kecil daripada 538,900. Okey. Sekarang kita tengok kad nombor yang sama. Sekarang kita nak susun kad nombor ini. Susun keempat-empat nombor di atas dalam tertib menurun. Okey, yang sebelum tadi kita buat yang tertib menaik. Tertib menaik nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Sekarang tertib menurun. Maksudnya daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. Okay, jadi ingat, menurun adalah daripada besar kepada kecil. Jadi kita kena pasti dulu nombor yang paling besar. Macam mana cara nak kena pasti? Okey, ialah kita buatkan jadual. Buatkan jadual seperti ini, masukkan digit-digitnya. Okey, dah masuk semua digitnya. Okey, barulah kita buat perbandingan. Okey, bila kita lihat ratus ribu, nilai tempat ratus ribu ni, semua digit sama. Semua 500,000. 5 ni 500,000 lah. Okey, 10,000, kita dapat lihat ada beberapa nombor, ada digit 4, 3, 3 dan 4. Okay, jadi kita nak tertib menurun mestilah nombor yang paling besar. Okay, paling besar ialah 4 dan 4. 4 dan 4 ni sama. Macam mana? Okay, jadi kita tengok dekat rumah, dekat nilai tempat ribu. Okay, jadi ini sifar, ini 1. Okay, jadi yang mana besar? Sebab menurun mesti dah yang besar. Jadi yang bawah ni lah yang besar. Jadi tertib menurun, nilai paling besar adalah 541,250. Okey, nilai yang paling besar.
Okay, sekarang nilai kedua terbesar mestilah yang atas ni. Kan? 540,500. Kemudian sekarang yang mana tinggal? Dua nombor ni sahaja. Bila kita tengok dua-dua nombor ni adalah nilai 3. Jadi kita tengok yang mana besar antara dua ni. Kita lihat di rumah ribu. Okay, 8 dengan 6. Yang mana besar? Digit mana besar? 8. Jadi nombor yang seterusnya, yang ketiga ialah yang ni lah. 538,900. Dan nombor yang terakhir adalah 536,500. Okey. Okey, seterusnya ialah kita diberi rangkaian nombor. Bila kita tengok, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor dan ada satu nombor di tengah-tengah ni yang tidak diketahui. Okey, pertama kita tengok dulu nombor ni sama ada susunan dia menaik ataupun susunan menurun. Okey, bila kita lihat 600,128. Yang kedua 600,131. Okey, jika awak tengok lihat di sini, kita tengok puluh dia, puluh dan sar. Okey, jadi ini 28, ini 31. Jadi kesimpulannya nombor ni susunannya ialah tertib menaik. Okey, jadi tertib menaik dan tertib menaik. Okay, jadi untuk kita tentukan apakah nilai yang mungkin bagi T, jadi kita perlu fokus kepada bahagian ini. Maksudnya T ni mestilah lebih besar daripada 600,131 dan mestilah lebih kecil daripada 600,134. Jadi terdapat beberapa kemungkinan untuk nilai T. Jadi ini kita tengok 600,131. Ini 600,134. Yang berlainannya hanyalah digit SAR dia saja, nilai tempat SAR dia saja. Yang lain sama. Jadi kemungkinan yang mungkin adalah kita boleh susun juga dalam bentuk nilai dalam bentuk garis nombor. Okey, tengok sini Kita fokus pada bahagian ini. 600,131, 600,134. Jadi nombor yang mungkin berada di T ialah 600,132. Nampak SAR dia berubah, ni 31, ni 32. Lepas tu 600,133. SAR dia jadi 3. Okay. Boleh tak cikgu letak 600,135? 35 dah lebih tak boleh. Jadi dia bukan nilai T lah. Dia ada dua saja nilai kemungkinan untuk T. Iaitu nilai-nilai yang mungkin bagi T ialah 600,132 atau 600,133. Baiklah. Cikgu harap kamu semua telah faham penerangan cikgu tadi. Jadi, untuk menguji kefahaman kamu, bolehlah kamu membuat latihan ini. Buat di dalam buku, kemudian ambil gambar dan hantar gambar itu melalui tugasan di Google Classroom. Okey, sekarang mari kita bincang sama-sama soalan nombor 1. Okay, nombor yang mana lebih besar? Okay, jadi lebih besar. Jadi tengok soalan A. Kita nak bandingkan 396,542 dengan nombor 395,642. Okay, pertama ialah kita lukis gambar jadual ini. Okay, lukis jadual ini dan masukkan nombor yang pertama. Kemudian masukkan nombor yang kedua. Kemudian kita buat perbandingan di nilai tempat yang pertama ni. Sama. Ratus ribu digitnya sama. Tak perlu 10,000 nilai digitnya sama. Jadi tak boleh buat perbandingan. Jadi kita tengok di nilai tempat ribu. Okay, nilai tempat ribu digit dia berlainan. Jadi sekarang fokus kita ialah lebih besar. Jadi yang mana lebih besar?
Okey, nombor digit 6 ni lebih besar. Jadi nombor yang di atas ni adalah nombor yang lebih besar. Okey, jadi 396,542 adalah lebih besar. Kita tengok soalan B. Sama juga. Okey, langkah pertama ialah kita lukis jadual ini. Buat jadual ni dan masukkan nombor yang pertama ke dalam jadual. Kemudian masukkan nombor yang kedua ke dalam jadual. Kemudian kita lihat ratus ribu. Digitnya sama, jadi tak boleh buat perbandingan. 10,000 digitnya sama, 1,000 digitnya sama, ratus. Okey, jadi kita buat perbandingan di ratus. Digit yang berada di ratus ni ialah digit yang lebih besar. Yang mana lebih besar? Sifar ataupun 9? Okey, 9 pandai. 9 lebih besar. Jadi oleh itu nombor yang di bawah ni adalah lebih besar lah. 668,905 adalah lebih besar. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Isi petak kosong dengan lebih besar, lebih daripada atau kurang daripada. Lebih daripada ni bermaksud nombor yang besar lah. Kurang daripada ni kecil lah kan. Okay, jadi apa yang kita mesti letak lebih daripada ni kat dalam ni lah. Ataupun kurang daripada letak dalam petak ni. Jadi sebelum tu kita kena pasti nombor yang pertama ni dia lebih besar ataupun kecil. Kalau dia kecil, kita masukkan perkataan ni kurang daripada. Jika dia besar, kita masukkan lebih daripada. Okay, jadi macam ni kita nak buat. Kita tengok contoh ni. Okay. Yang pertama, memang langkah pertama kita bina jadual. Dan masukkan nombor yang pertama di bahagian atas. Nombor yang kedua di bahagian bawah. Okay, kemudian kita lihat ratus ribu digitnya sama. 10,000 digit berlainan. Jadi kita lihat nombor yang atas, digit yang atas ni adalah lebih besar daripada digit yang bawah. Jadi kesimpulannya nombor yang pertama ni mestilah lebih besar. Jadi kita mestilah guna perkataan lebih daripada. Jadi 354,923 lebih daripada 345,923. Okay, sekarang kita tengok B. Sama juga yang B, kita bina dulu jadual. Dan masukkan nombor, masukkan digitnya ke dalam nilai tempat yang betul. Okay, ini nombor yang pertama letak di bahagian atas. Nombor yang kedua letak di bawah. Okay, sekarang kita lihat ratus ribu digit sama. 10,000 digit sama. 1,000 sama. Ratus sama. 10. Jadi kita bandingkan di 10. Kita tengok atas ni. Yang atas ni kita tak tahu atas ni besar atau kecil. Jadi 7 dengan 8. Jadi digit 7 kecil. Jadi kesimpulannya nombor yang atas ni adalah nombor yang lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil kita guna perkataan kurang daripada. Okay, jadi kita boleh tulis macam ni lah. Okay, sorry dah keluar yang ni. Okay, 690,178 kurang daripada 690,187. Okay, sekarang kita tengok C. Sama juga C, kita bina jadual. Kita masukkan nombor yang pertama di atas, nombor yang kedua di bawah. Kemudian kita buat perbandingan. Okay, digit ratus ribu digitnya sama, 10,000 digit berlainan. Okay, bila kita tengok sifar dengan 1. Kita tengok atas ni sifar, maksudnya sifar ni kurang. Jadi sedikit, kurang, samalah maksud tu. Jadi apa kita nak letak kat bawah ni? Jadi kurang daripada 100,400 kurang daripada 110,000. Okay. Yang D pun sama. Buat jadual. Masukkan nombor yang pertama di atas. Nombor yang kedua di bawah. Kemudian kita tengok. Ni kita bandingkan digitnya. Ratus ribu sama. 10,000 sama. 1,000 sama. Ratus lain. Okay, 1 dengan sifar. Jadi 1 ni lebih besar. Maksudnya kita guna perkataan lebih daripada. Jadi macam ni kita tulis. 405,109 lebih daripada 405,099. Mudah saja. Okay, sekarang soalan nombor 3.
3. Soalan nombor 3 ialah susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Okay, jadi, jangan risau. Nombor ni ada banyak. Jadi, jangan risau. Pertama, senang je nak jawab dia. Pertama, kita buat dulu jadual. Kenapa kita nak buat jadual ni? Supaya kita dapat tentukan nombor mana yang paling besar dan nombor mana yang paling kecil. Okay, sekarang kita nak susun dulu dalam tertib menaik. Okay, jika tertib menaik, mesti kena pasti nombor yang paling kecil. Okay, kita tengok yang paling kecil. Okay, sekarang kita tengok kat ratus ribu sama. 10,000 sama. Okay, ribu. Okay, tengok ribu tak sama kan? Jadi, kita tengok digit mana kita nak tertib menaik yang paling kecil. 1. Jadi nombor ni lah maksudnya yang paling kecil. Jadi kita tulis ke bawah tu. Tulis ni nombor yang paling kecil. Kemudian yang kedua. Yang kedua terkecil. Ni lah. Jadi nombor ini nombor yang kedua terkecil. Kan? Bukan kedua terkecil. Dia lebih besar lah daripada nombor yang pertama. Okay, nombor yang ketiga. 4 ni. Yang nombor ni lah digit ni. Digit 4 kan. Okay. Jadi kita tulis lah. Ini dan yang terakhir sekali adalah nombor yang paling besar. Kita tulis nombor yang paling besar. Manakala untuk tertib menurun ni mestilah yang terbalik daripada tertib menaik. Jadi iaitu daripada yang paling besar kepada yang paling kecil. Terbalik, nampak tak? Kan? Jadi dah selesai untuk A. Jadi untuk selesaikan yang B ni pun sama, kita bina jadual dulu. Okay. Kemudian kita tentukan, bandingkan nombor untuk tentukan tertib menaik. Tertib menaik mesti nombor yang paling kecil. Okay. Bila tengok kat ratus ribu ni, digitnya sama, semua 2. So ni 10,000 4. Ribu semua sifar. Okay, ratus. Okay, ini agak keliru sikit, jadi awak kena berhati-hati. Tertib menaik mestilah nombor yang paling kecil. Okay, jadi bila tengok sini yang paling kecil ialah 111. Sama. Jadi macam mana kita nak pilih? Yang pasti nombor ini adalah nombor yang paling besar sebab ni 1 je 2. Okay. Bila ni 111, jadi kita kena tengok nilai tempat yang 10 untuk tentukan yang mana paling kecil. Tengok 2, 1, 1. Nampak tak mana yang kecil? Yang ini kan. Jadi nombor ni nombor yang paling kecil. 240,112. Jadi nombor yang kedua. Yang ni ataupun yang ini. Sama 2. Jadi kita tengok digit SAR. Mana yang kecil? 1 atau 2? 1 ni kan. Okay, kecil kan? Okay, jadi. Okay, kita dah tulis bawah tu. Okay, kita tengok. Okay. Ni nombor yang kedua. Kemudian yang ini adalah nombor yang ketiga. Dan seterusnya nombor yang paling besar. Okey. Faham? Nah, untuk tertib menurun mestilah yang paling besar kepada yang paling kecil. Jadi senang sajalah. Yang ni kita tulis yang paling besar. Lepas tu seterusnya lebih kecil dan paling kecil. Dah siap. Okey, sekarang soalan yang terakhir, soalan nombor 4. Lengkapkan nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor di bawah. Okey, apa maksudnya nilai yang mungkin? Kita tengok A ni, nampak tak ada tempat kosong ni? Ada. Okey, di tempat kosong ni kita kena masuk nilai-nilai yang mungkin. Jadi nilai yang mungkin ni bermaksud ada banyak nombor lah yang kita boleh letak ke situ. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita fokuskan kepada 2, 3 nilai nombor ni lah. 1, 2, 3. Kita lihat. Menaik ke menurun? Okey, ini 79,415, 79,418. Jadi nombor ni ialah menaik. Jadi kesimpulannya nombor di sini mestilah lebih besar daripada 709,415 dan mestilah lebih kecil daripada 709,418. Okey. Jadi tadi cikgu dah cakap dia ialah tertib
menaik. Jadi cikgu susun dia dalam macam ni, dalam jadual seperti ini, supaya cikgu nampak ni sama, ratus ribu digit dia sama, puluh ribu sama, ribu sama, apa ni, ratus sama, puluh sama, sar yang berlainan, 5 kepada 8. Maksudnya dia menaik. Jadi, nombor kemungkinan yang mana kita boleh letak kat sini lah. Kemungkinannya ialah nombor 6, nombor pula digit 6 ataupun digit 7. Yang kita boleh letak sini. Yang kat depan ni ialah nombor yang samalah, 7, 0, 9, 4, 1. Jadi ada dua nombor baru yang mungkin kita boleh letak di sini. Jadi apa dua nombor tersebut ialah 709,416 atau 709,417. Ada dua nilai nombor yang kita boleh letak di sini. Okey, untuk B Untuk B, bila kita lihat pula, tentukan ni rangkaian nombor ni menaik ke menurun. Tengok ni 880,148, 879,021. Ini pun kita dah nampak lah bahawa ianya menurun. Tertib menurun. Bila tertib menurun, nombor di sini mestilah lebih kecil daripada 879,021 ataupun lebih besar daripada 854,997. Kita bina jadual. Okay, kita lihat jadi ada pelbagai nombor yang kita boleh letak di sini. Okey, sekarang apa ni? Nilai tempat ratus ribu sama. Kita tengok, jadi sini kekal lah 8. Okey, jadi antara yang kita boleh fokus, yang belakang ni pun macam-macam kita boleh letak. Jadi untuk memudahkan kamu melengkapkan nilai yang mungkin, kita tak perlulah bagi banyak, bagi 2 ataupun 3 contoh dah sudah cukup. Jadi kita fokus kepada puluh ribu ni. Okey, jadi nilai yang mungkin ialah 6. Okey, jadi ada pelbagai nombor yang kamu boleh bina bila kita letak sini 6. Okey, 60,000 kat sini. Okey, antara nombornya ialah yang belakang ni yang boleh letak digit apa-apa pun. Asalkan depan ni 6. Okay, kan mudah kan? Okay, jadi antara nombor yang cikgu boleh bina ialah 860,123. Ini adalah lebih kecil daripada nombor ni dan lebih besar daripada nombor ni kan? Kan mudah macam tu. Jadi senang. Kita tetapkan di sini. Yang belakang ni kita dah boleh letak digit apa pun. Okay, jadi antara nombor yang kedua cikgu boleh bina ialah 864,875. Dan kamu juga boleh bina nombor yang kamu ikut kreativiti kamu lah. Macam mana nak bina nombor. Selamat berjaya. Okey, sekian saja daripada Cikgu Jun. Kita akan berjumpa lagi di masa akan datang.